Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel di Sabah. GRS yang selamatkan Sabah, kata Armizan. Pastinya isu kali ini, kalau Anda dari Sabah, kalau Anda orang Sabah, kalau kita dari Sabah, ianya akan menarik perhatian Anda dan pasti panas di mana-mana. Anda mungkin penyokong GRS, Anda mungkin bukan penyokong GRS. Anda dengar ulasan kali ini dan share kepada semua orang, mungkin Anda daripada GRS. Kata Armizan, GRS lah yang selamatkan Sabah. Apa pendapat Anda? Ada menggelegak sikit hati? Atau Anda mungkin tak puas hati? Slogan yang dilaungkan Parti Warisan mengenai selamatkan Sabah, sejahterakan rakyat, hanya sekadar retorik dalam politik untuk dihidangkan kepada rakyat. Ahli Parlimen daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, menjadi hak warisan untuk membawa pelbagai tema perjuangan dan agenda parti mereka. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berkata, bagi GRS yang penting kini sudah semakin matang dan lebih melihat kepada hasilnya berbanding retorik semata-mata. Kalau mahu sebutkan selamatkan Sabah, saya bagi contoh. Sebenarnya GRS yang selamatkan Sabah daripada hanya menerima 53 juta ringgit pemberian khas dipersetujui oleh Kerajaan Warisan melalui surat Oktober 2019 kepada Kerajaan Persekutuan. Bila GRS ambil alih, kerajaan secara terus melalui Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur tulis surat untuk batalkan persetujuan kerajaan negeri dan tuntutan jumlah lebih besar. Kata beliau, kita berjaya mendapat 125 juta ringgit pada tahun 2022 dan pada 2023 ini ditingkatkan kepada 300 juta. Jadi, mana yang selamatkan Sabah? 53 juta ringgit, 125 juta ringgit atau 300 juta ringgit. Katanya ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Sabah Street Fashion Show di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di sini pada Ahad. Beliau berkata demikian ketika ditanya pandangannya berhubung slogan yang dilaungkan Warisan dalam Perhimpunan Agung Parti itu pada Kamis yang lalu. Tambah Armizan lagi, tidak pernah ada dalam sejarah Kerajaan Sabah mempunyai program khas menyediakan rumah kepada rakyat. Namun ia telah pun dilaksanakan GRS sejak tahun lalu. Kerajaan GRS pada tahun 2022 memperkenalkan Rumah Mesra SMJ sebanyak 20 unit untuk satu kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Tahun depan, Kerajaan GRS Pakatan Harapan PH Sabah akan teruskan program itu. Semasa Kerajaan Warisan tidak ada program bagi rumah kepada rakyat, hanya bergantung kepada Kerajaan Persekutuan. Jadi siapa sejahterakan rakyat? Warisan atau GRS? Soal beliau lagi. Mudah kata, mudah difahami, kita ulang sekali lagi. Siapa sebenarnya yang selamatkan Sabah? GRS atau Warisan? Ini kerana pembuktian, pendedahan daripada Armizan ini ialah, kalau mahu sebutkan selamat Sabah, kata beliau, saya boleh bagi contoh yang paling mudah. GRS yang selamatkan Sabah daripada hanya menerima 53 juta ringgit pemberian khas yang telah dipersetujui oleh Kerajaan Warisan melalui surat Oktober 2019 kepada Kerajaan Persekutuan. Pada waktu itu Warisan hanya dapat 53 juta. Tapi bila GRS ambil alih, kerajaan secara terus melalui Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur telah menulis surat untuk membatalkan persetujuan kerajaan negeri dan telah menuntut dengan jumlah yang lebih besar. Kata Armizan, kita berjaya mendapat 125 juta ringgit pada tahun 2022. Manakala pada tahun 2023 telah ditingkatkan menjadi 300 juta. Jadi, mudah kata, mudah fikir logik akal, siapa yang selamatkan Sabah? Yang 53 juta
ataupun 300 juta. GRS berjaya menuntut 300 juta daripada persekutuan. Warisan hanya menandatangani pemberian khas dipersetujui kerajaan warisan sebanyak 53 juta sahaja. Jadi, siapa yang sebenarnya layak disebut sebagai selamatkan Sabah? Ini semua gara-gara penggunaan slogan daripada warisan yang mana menyebut selamatkan Sabah, sejahterakan rakyat. Menurut Armizan, itu hanya retorik dalam politik untuk dihidangkan kepada rakyat, untuk menyenangkan telinga dan menyenangkan hati, kata beliau lagi. Walau bagaimanapun, Armizan kata itu menjadi hak warisan untuk membawa pelbagai tema perjuangan dan agenda parti politik mereka. Siapa yang selamatkan Sabah? Jelas sudah bersuluh, tidak perlu lagi suluh-suluh, sudah jelas siapa orangnya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, dakwaan Muhyiddin berhubung Perdana Menteri Melayu disanggah. Dipetik daripada mykmu.net. Penganalisis menyanggah dakwaan pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin bahawa kini tiada jaminan bahawa Perdana Menteri dalam kalangan ahli Parlimen Melayu. Menurut penganalisis, kepentingan Melayu terjamin oleh saiz populasi, penguasaan parti berasaskan Melayu dan perlembagaan persekutuan. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata, lanskap politik Malaysia berkisar pada identiti politik yang menyaksikan kaum dan agama diutamakan. Berdasarkan demografi negara, golongan Bumiputra dan Muslim merupakan majoriti. Ini menjadi benteng bagi politik Melayu, katanya kepada FMT. Kenyataannya bercanggah dengan dakwaan Muhyiddin bahawa perubahan dalam lanskap politik bermakna tiada jaminan seorang ahli Parlimen Melayu menjadi Perdana Menteri. Menurut Muhyiddin, ahli Parlimen tidak lagi mempunyai kuasa untuk memilih Perdana Menteri dan keputusan itu terletak sepenuhnya di tangan pemimpin parti. Bagaimanapun, Awang Azman berkata, tiada keputusan dibuat secara sepihak oleh mana-mana ketua parti. Mana-mana ketua parti yang membuat keputusan sepihak bertentangan dengan prinsip parti, terutamanya dalam parti berteraskan atau dominan Melayu yang berisiko disingkirkan. Kuasa budi bicara yang di Pertuan Agong menjadi satu lagi bentuk perlindungan, katanya. Seperti yang termaktub dalam perlembagaan, kuasa melantik Perdana Menteri mengikut budi bicara Agong. Awang Azman memetik pelantikan Nizar Jamaluddin daripada PAS sebagai Menteri Besar Perak pada tahun 2008 bukannya engkoham, walaupun DAP memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri terbanyak dalam Pakatan Rakyat di negeri itu. Seorang lagi penganalisis, Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara berkata, Muhyiddin cuba mengambil kesempatan atas kenyataan Lim Kit Siang bahawa perlembagaan tidak secara jelas menyatakan Perdana Menteri mesti orang Melayu. Politik Malaysia didominasi oleh Bumiputra dan parti berasaskan Melayu seperti Bersatu, PAS, UMNO dan Amanah, kata Awang Azman, dan tidak masuk akal untuk mereka membelakangkan objektif utama parti. Beliau berkata, negara masih belum pernah ada Perdana Menteri bukan Melayu, walaupun peruntukan perlembagaan telah digubal sejak negara ini ditubuhkan. Saya tidak nampak pada ketika ini mana-mana presiden parti majoriti Melayu akan menyokong pelantikan Perdana Menteri bukan Melayu, katanya. Azmi dan Awang Pawi, Azman Awang berkata, perlembagaan tidak perlu dipindah kerana kepentingan Melayu sudah pun dilindungi.
dipetik daripada FMT. Saudara-saudara sekalian, dengan penjelasan daripada dua penganalisis politik tersohor di Malaysia ini, maka bertepatanlah supaya perlembagaan Malaysia tidak perlu dipindah. Saudara, kali ini dakwaan Muhyiddin bukan ditepis oleh Anwar, bukan juga ditepis oleh kerajaan, bukan juga ditepis oleh sesiapa musuh politik Muhyiddin, tetapi disanggah oleh penganalisis sendiri, yang pastinya penganalisis ini mempunyai pengetahuan tentang undang-undang, mengetahui tentang keperluan undang-undang, dan pastinya tidak mempunyai sebarang kepentingan peribadi. Jadi dakwaan Muhyiddin berhubung Perdana Menteri Melayu disanggah. Ini apabila Muhyiddin mengatakan tiada jaminan bahawa Perdana Menteri dalam kalangan ahli Parlimen Melayu. Menurut penganalisis ini, kepentingan Melayu terjamin oleh saiz populasi, penguasaan parti berasaskan Melayu, dan perlembagaan persekutuan itu sendiri. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.